السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. InsyaAllah kita sambung kitab tafsir kita, bahagian yang terakhir, bahagian pedoman dan panduan hidup, surah Al-A'la. Baik. Jadi kita tengok daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19 kita dah cerita berkenaan dengan tafsir dia. Jadi bahagian yang terakhir adalah al-istifadah, perkara yang kita boleh ambil pedoman ataupun panduan daripada ayat 9 sampai ayat 19 surah Al-A'la. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, pedoman hidup dan hukum hakam daripada ayat 9 sampai 19 surah Al-A'la ataupun surah Sabbihis. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita perkara-perkara berikut. Yang pertama, kita dituntut supaya memberikan peringatan dan amaran kepada manusia. Beri peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu ada manfaat bagi orang yang beriman. Makna dia, kita walaupun kita dah banyak ilmu, walaupun kita ni orang Islam beriman, dengar tazkirah. Sebab tazkirah itu Allah Ta'ala sebut dia ada peringat, dia ada manfaat bagi orang yang beriman. Kita takkan capai satu tahap ilmu, walaupun ada 10 PhD pun kita tak perlu lagi dengar tazkirah, peringatan tak. Kita kena dengar, dan dia ada manfaat bagi hati. Sama ada peringatan itu memberi manfaat atau tidak. Bagi manfaat atau tidak, tugas kita sampaikan. Namun pada hakikatnya peringatan itu tidak akan memberi manfaat melainkan kepada orang-orang mukmin yang takutkan Allah. Fadzakir inna fatadzikra sayadzakkaru may yakhsha. Berilah peringatan, inna fa'ati dzikra. Peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut pada Allah ni dia akan ambil manfaat. Baik. Tuhan mereka, Hasan Al-Basri, berkata, peringatan itu adalah ingatan untuk orang mukmin dan hujah ke atas orang kafir. Peringatan itu adalah ingatan bagi orang Islam dan hujah bagi orang yang non-Muslim, orang yang bukan Islam. Maksudnya nanti orang bukan Islam tidak ada lagi alasan di hadapan Allah pasal apa tak beriman. Pasti peringatan dah ada orang sampaikan, walaupun dia tolak, tapi nanti di akhirat dia tidak ada hujah, alasan. Pasal apa? Di dunia dulu dah ada orang Islam yang sampaikan kepadanya, dan diingatan bagi orang Islam. Al-Jurjani pula berkata, memberi peringatan itu adalah wajib walaupun tidak memberi manfaat. Wajib memberi ingatan. Sehingga ulama sebut, kalaulah ada satu orang dia nak pi berjudi, contoh pi tikam ekor, dalam perjalanan dia tu dia jumpa kawan dia, kawan dia nak pi berjudi juga, dia wajib nasihat. Wajib nasihat, jangan berjudi, tak elok, takutlah kamu pada Allah, walaupun dia nak berjudi juga. Begitu hukum dia. Kalau ada orang dia dalam perjalanan nak pergi berzina, tiba-tiba dia jumpa kawan dia, sembang-sembang, kawan dia kata nak pergi berzina juga.
maka dia wajib nasihat kawan dia. Jangan berzina. Allah Ta'ala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, kerana zina ini buruk, keji, dan jalan yang buruk. Padahal dia pun nak berzina juga, tapi dalam Islam begitu, dia wajib. Sebab tu orang yang melakukan dosa bersendirian, dia berdosa lah. Dengan orang yang buat ramai-ramai lagi besar dosa. Kalau ada dua orang buat maksiat sekali, contohnya lah minum arak sekali, dua orang. Kalau dia minum seorang, berdosa lah. Kalau minum dua orang, dosa lagi besar. Pasal apa? Kedua-duanya wajib nasihat kawan dia. Jangan minum ketum. Yang ni wajib nasihat, jangan minum arak. Kalau lagi ramai kumpulan tu, lagi banyak dosa dia. Pasal kalau ada 5 orang, semua pakat wajib tegur 4 orang kawan dia. Yang lain pun kena tegur 4 orang kawan dia. Semua berkewajipan menasihati, walaupun dia buat maksiat. Sampai macam tu, wajib menasihati. Baik. Yang kedua, pada kebiasaannya, orang yang menjauhkan diri daripada peringatan ialah orang yang celaka dan kufur pada Allah. Quran dah sebut dah, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka, dia jauh, dia tak mau dengar peringatan. Alladhi yaslan naral kubra, dia akan masuk neraka yang apinya sangat besar. Orang yang apa? Orang yang ashqa, orang yang celaka, tuan-tuan, dia tak mau dengar peringatan. Sama ada celaka ni dua. Celaka ni orang yang memang ahli neraka, ataupun dia ditetapkan ahli neraka, di kalangan ahli neraka, tergolong di kalangan ahli neraka. Itulah fi'il dia, tak mau dengar peringatan, tuan-tuan. Baik, kemudian mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan dan dibakar di dalam api neraka yang besar, iaitu di tingkat yang paling bawah di dalam neraka. Baik, jadi akan masuk neraka. Tuan-tuan boleh baca dalam kisah semua Nabi, tuan-tuan. Nabi apa-apa pun, bila datangkan dakwah, kaum dia memang PL dia tak mau dengar. PL dia tak mau dengar. Sebab tu bila kita baca dalam Al-Quran, orang yang masuk neraka, dia menyalahkan diri dia. Dia menyalahkan diri dia. Yang pertama, kita tengok cerita yang beberapa kali saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun biasa dengar cerita kaum Nabi Nuh. Dakwah 950 tahun, tapi yang beriman 82 ataupun tak sampai 100. Padahal dakwah 950 tahun. Punya lama dakwah 950 tahun. Nabi Nuh bukan berdoa bagi lenyap semua, tapi Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman. Allah Ta'ala mengetahui semua tak mau beriman. Barulah Nabi Nuh doa, Rabbi la tadar'al ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal orang kafir walaupun satu batang tengkuk atas muka bumi. In tadharhum yudilluna ibadak. Kalau tinggal depa ni akan menyesatkan orang lain. Wala yalidu illa fajiran kafar. Depa takkan melahirkan anak tu pun macam depa juga. Maka baru datang banjir besar setelah 950 tahun dakwah. Dan setelah Allah wahyukan, tidak akan ada lagi yang beriman. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh pasal apa dakwah 950 tahun, yang beriman 82 ya. Sikit tak sampai 100. Sebab panggil kaum dia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya aku ni tiap kali aku berdakwah mereka, litaghfir lahum, supaya kamu ya Allah ampunkan depa. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, jari masuk telinga. Depa itu memang depa buat, jari masuk telinga. Wastaghshaw thiyabahum, wastaghshaw thiyabahum, baju ni diangkat serelum. Baju bawah ni diangkat serelum, telinga tutup, baju serelum, telinga tutup. Sampai macam tu, tuan-tuan. Jadi macam mana nak dengar Dengar pun tak mau. Sebab tu bila orang masuk neraka, dia takkan salahkan orang, dia salahkan diri dia. Dia masuk neraka, dia akan mengaku dia salah. Dalam surah yang kita baca malam-malam kan, tuan-tuan selalu baca, setiap malam baca surah Al-Mulk. Tidak, fa'tarafu bidhanbihim. Nampak? Dia mengaku. Fa'tarafu bidhanbihim, dia mengaku memang dia salah. Ini hujah yang kuat, tuan-tuan, pada orang-orang yang apa?
tak sampai dakwah, ahlul fatrah ke, orang yang belum sampai dakwah, mereka ni takkan terus masuk neraka. Mereka ni akan diuji di akhirat ataupun Allah masukkan dalam syurga dengan rahmat dia, tapi dia takkan masuk neraka kalau dakwah tak sampai pada dia. Yang hak masuk neraka ni bila dakwah mai dia lawan, memang layak. Fa haqqa alaihi alqaul, Quran sebut bila cerita kaum-kaum dulu kan yang menentang Rasul, menentang habis-habisan, barulah fa haqqa alaihi alqaul, memang layak masuk neraka. Pasal lawan. Ini yang tak tahu apa tuan-tuan, dakwah pun tak sampai, tak pernah menentang Rasul, tak pernah menentang apa dakwah mukjizat, kok mana dia nak masuk neraka tuan-tuan. Itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah apa? Tidaklah kami menyeksa satu kaum sehinggalah kami utuskan Rasul. Utus Rasul, lawan, baru layak. Sebab tu dalam surah tu fa'tarafu bidhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Depa ni mengaku depa salah. Sebelum tu depa sebut apa? Wa qalu law kunna, orang ahli neraka ni sebut, kalaulah dulu kami nasma'. Wa qalu law kunna nasma', kalau dulu kami kat dunia ni kami dengar. Pasang telinga dengar lah saat orang nak bagi nasihat. Kalaulah dulu kat dunia kami dengar nasihat, au naqil, dan kami berfikir apa yang orang sampaikan, jangan dengar saja, dengar dan fikir. Ma kunna fi ashabi sa'ir, kami tak masuk dalam neraka. Fa'tarafu bidhanbihim, depa mengaku dosa depa, depa mengaku kesalahan depa. Fasuqal li ashabi sa'ir, depa masuk dalam neraka sa'ir tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, orang yang masuk ni orang yang tak mau dengar nasihat. Dia tu awal-awal dia dah tolak, dia tak mau dengar. Iaitu di tingkat paling bawah di dalam neraka. Api neraka disebut sebagai api yang besar dan api dunia disebut sebagai api yang kecil. Jadi disebut api apa? Narul kubra ni merujuk kepada api neraka. Yang mana api dunia ni, api ni dia ada 70 kan, 70 bahagian. Satu bahagian saja yang turun ke dunia. Lagi 69 bahagian ada di sana tuan-tuan. Dan api neraka ni berwarna hitam, pasal panas yang bersangatan. Itu api yang besar. Apabila orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam api neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Dia akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Maknanya duduk dalam neraka, kemudian dia pun nak keluar, tak boleh keluar seumur dunia. Seumur dunia tuan-tuan. Ada sebut dalam satu asar, seumur dunia. Dunia ni sekarang ni pun kalau ikut saintis lah tuan-tuan, dunia lebih tua daripada Nabi Adam alaihi salam. Kita pun tahu Nabi Adam Allah jadikan dunia dah ada. Sebab tu Nabi Adam alaihi salam, Allah Taala berfirman pada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu Allah berfirman pada para malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Nabi Adam tak cipta lagi, tapi bumi dah ada. Jadi antara kita dengan Nabi Adam banyaklah pandangan. Sebab orang Kristian pun percaya Nabi Adam, orang Yahudi pun percaya Nabi Adam. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam dengan kita, ada yang kata 7,000 tahun kita dengan Nabi Adam AS. Ada yang kata 11,000 tahun. Ada pengkaji kata kita dengan Nabi Adam 200,000 tahun. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi bumi dah ada sebelum Nabi Adam AS. Itu je lah, dalam Quran pun sebut je lah. Jadi berapa usia bumi? Kalau ikut saintis ni disebut 4.5 bilion tahun. 4.5 bilion tahun. Apa lah tuan-tuan? Maksud dia sebelum Nabi Adam AS tu, dunia ni pun dah memang tua lah, dah berbilion tahun. Dah ada makhluk sebelum Nabi Adam AS. Tak tahu, wallahu alam tuan-tuan. Ada kata hanjan, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Baik, jadi tuan-tuan, umur dunia 4.5 bilion tahun. Jadi neraka ni, bila orang yang tak beriman, kafir, masuk dalam neraka, dia pun minta keluar, Allah Ta'ala tak pandang pada mereka. Seumur dunia, seumur dunia. Sekarang ni pun dah umur dunia 4.5 bilion tahun. Minta kiamat lagi, tak tahu boleh jadi panjang lagi umur dunia. Kemudian sampai seumur dunia, dia berminta lagi, ya Allah, keluarkanlah kami pada neraka. Allah Ta'ala tak pandang seumur dunia. Sampai kali yang ketiga tu, Allah Ta'ala tak pandang, mereka kekal dalam dia dan ditutup di atas dia.
Sil dah habis orang yang keluar. Kan ada orang beriman dalam tu. Orang berimannya ada iman dalam hati dia, walaupun sebesar zarah, dia akan dikeluarkan daripada neraka. Dia akan keluar daripada neraka. Jadi dah habis dah orang Islam yang ada iman dalam hati ni masuk syurga. Yang tinggal itu orang yang betul-betul tak ada iman ni. Walau sikit pun tak ada iman, yang ni kemudian akan disil atas dia, tutup sampailah selama-lama-lamanya. Baik. Jadi tuan-tuan, itu orang yang tidak ada iman dalam hatinya. Mereka akan kekal di dalamnya, mereka tidak akan mati, bahkan berada di dalam tersiksa, dan hidup mereka itu selamanya tidak memberi manfaat. Nak kata hidup, summa la yamutu fiha wala yahya, ayat sambungan dia. Nak kata mati pun tak, yahya pun tak, hidup pun tak. Kalau mati hilang sakit, bila mati habis ya. Kalau hidup yang menyenangkan. Dia hidup di antara seksa dan sakit, mati dan hidup, tuan-tuan. Kulit ini bakar, tuan-tuan, hangui ganti kulit lain, hangui ganti kulit lain. Jadi nak kata hidup yang selesa pun tak, nak kata mati pun tak. Dia duduk dalam keadaan yang sangat seksa. Itu keadaan ahli neraka. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Bakar kulit ganti kulit lain, bakar kulit ganti kulit lain. Tak ada masa rehat, tuan-tuan. Masa rehat tak ada. Dia sakit di dalam neraka ni. Baik. Kalau kat dunia dalam penjara, tuan-tuan, ada masa rehat, ada masa belajar menjahit. Dalam penjara tu ada masa semayang. Tu kat dunia. Kat akhirat tak. Duduk kat neraka, selagi mana duduk dalam neraka, seksa atas seksa. Tu dia kata summa la yamutu fiha wala yahya. Baik, yang ketiga, sesungguhnya akan berjayalah setiap orang yang membersihkan diri dari syirik. Qad aflaha man tadzakka. Siapa bersihkan diri daripada syirik, dia berjaya. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ni bila kita yakin ada satu kuasa selain pada kuasa Allah, ataupun ada sekutu bagi Allah, itu syirik yang besar. Dia yakin satu benda ada power seperti mana power Allah, ataupun menjadi perantara antara dia dengan Allah. Yang ni perantara dia. Syirik kecil adalah syirik riya, khafi. Orang yang beramal kerana nak orang tengok, ataupun sum'ah. Orang yang beramal nak orang sebut kebaikan dia. Itu syirik yang kecil. Dalam ni disebut beruntunglah orang yang membersihkan diri dari syirik. Syirik besar ataupun syirik kecil. Saya ada pernah baca satu kata-kata orang putih. Dia sebut, bilakah kita merasai hidup yang sebenar? Hidup yang sebenar. Ada orang kata bila capai umur 40. Capai umur 40, kita merasai kehidupan yang sebenar. Kita dah matang, sematang-matangnya. Ada yang kata umur 50, baru kita tengok dunia ni dengan kematangan. Matang dengan apa? Bijak. Tapi saya rasa yang paling tepat dah, satu lagi dia sebut, kita akan rasa hidup yang sebenar ni, nikmat hidup sebenar ni, apabila kita tidak lagi hidup untuk apa? Mendapat pujian orang. Pasal orang lah, tuan-tuan. Hidup ni pasal orang. Buat ni supaya orang kata lagu ni, buat lagu ni supaya orang kata lagu ni. Kalau tuan-tuan ada di dalam hati lagu tu supaya orang apa? Pleasure, orang puji kita, orang angkat kita. Selagi mana kita hidup ni, kita hidup dalam rangka fikiran orang, tuan-tuan. Biar kita hidup ni, tuan-tuan, kita buat benda yang kita tahu benda tu baik, kita buat. Wala yakhafuna lawmata laim. Dalam Quran sebut, tak takut. Kita tahu benda tu baik, kita tak takut celaan orang yang mencela. Jangan kita hidup kita buat macam ni supaya orang puji. Kenapa tak buat lagu ni? Takut orang kutuk. Padahal benda tu baik. Kalau tuan-tuan sampai tahap hidup ni, tuan-tuan dah tak hirau dah orang kata apa. Yang penting aku buat benda ni baik. Aku buat nak cari keridhaan Allah. Tak heran dah orang nak kata apa, tuan-tuan. Bukan nak ambil hati orang. Macam tu lah. Hidup ni bukan sibuk nak ambil hati orang, sibuk nak ambil pujian orang. Duk hirau sangat, kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu tu. Tuan-tuan dah sampai tahap tu, tuan-tuan baru rasa hidup yang sebenar. Biasanya kita akan capai tahap tu, biasanya lah. Hidup kita ni akan berubah matang apabila kita, antara benda yang drastik lah, kita hilang orang yang kita sayang lah.
biasanya pandangan kita pada hidup dia jadi lain sikit. Biasanya begitu. Kalau orang yang paling kita sayang ni isteri ke, tiba-tiba meninggal dunia, terkejut tuan-tuan. Cara kita tengok dunia lebih matang tuan-tuan. Ataupun orang yang paling kita sayang, anak kita, paling kita sayang, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil 2-3 orang sekali. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Kita akan jadi lebih matang tuan-tuan. Lebih matang, lebih tenang tuan-tuan. Dan kita lebih tahu hakikat kehidupan tuan-tuan. Sementara tuan-tuan, sampai masa Allah Ta'ala pun ambil. Kita bukan lagi jadi orang lorat, kita kata kan. Lorat, orang nak kata apa? Lorat sungguh. Nanti orang kata lagu ni dia lorat sangat. Selagi mana kita duk lorat, duk kalut dengan apa yang orang cakap, selagi tu kita belum lagi merasai kehidupan yang sebenar tuan-tuan. Hidup ni kita tahu benda tu baik, itu yang Allah Ta'ala dan Rasul suruh kita buat. Baik, kemudian sama di sini tuan-tuan, jangan ada syirik besar, jangan ada syirik kecil. Kemudian, dan menjauhkan diri daripada segala akhlak yang buruk. Termasuk tazakar ni, orang yang membersihkan diri daripada akhlak yang buruk. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ada orang kita jumpa, kadang bagus dah datang masjid datang, surau datang, kuliah datang, ataupun orang yang nampak baik lah, tapi kadang-kadang dia ada akhlak yang buruk. Yang ni malang. Akhlak yang buruk boleh merosakkan kita. Akhlak yang buruk boleh merosakkan kita. Contohnya dengki. Bagus dah semayang, puasa, rajin, tapi kuat dengki dengan orang. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Ada orang lagu tu tuan-tuan. Ada orang, dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Kalau orang lebih pada dia, dia kerja nak condemn ya tuan-tuan. Orang lebih ni mesti condemn. Ini penyakit yang cukup bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu kalau dah sampai tahap yang teruk, dia tak rasa dia bersalah. Sampai tahap macam tu. Dan bahayanya dengki ni, dalam hadis sebut, innal hasad ta'kulnal hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad dengki ni dia makan kita punya ibadah seperti mana api makan kayu. Rajin semayang, puasa sunat, tahajud apa semua, tapi dengki kat orang. Dengki tu makan ibadah. Rugi. Ada penyakit yang bahaya lagi, ujub, sum'ah, benda yang bahaya tuan-tuan. Kalau ada dalam hati, rosak kita tuan-tuan. Amalan yang kita buat bukan kerana Allah Azza wa Jal. Baik, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, hidup ni kita kena belajar tuan-tuan. Cek diri kita tuan-tuan, belajar cek muhasabah diri kita. Selagi mana kita hidup muhasabah, kod-kod ada penyakit hati dalam diri ni tuan-tuan, kita perbaikilah tuan-tuan. Sebab itu asas dakwah Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nabi diutuskan, dan semua Nabi, antara asas dakwah dia adalah akhlak yang baik. Panggil elok tuan-tuan. Sebab tu Nabi puji akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Nabi sebut, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sa'imil qa'im. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang beriman itu dengan baiknya akhlaknya, dia akan mencapai darjat orang yang banyak semayang dan banyak puasa. Dia tak banyak semayang sunat lah tuan-tuan, tak banyak semayang sunat, dia tak banyak puasa sunat, tapi akhlak dia bagus. Kerana akhlak baik dia ni, dia akan mencapai darjat orang banyak semayang dan puasa. Besar tu tuan-tuan, darjat yang baik. Dan ada hadis Nabi, orang tanya Nabi SAW, apakah pertimbangan paling berat dalam timbangan? Nabi sebut 2, taqwallah wa husnul khuluq. Akhlak yang baik, takwa pada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kita kena cek diri kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita risau, ada benda yang masih tak baik dalam diri kita tuan-tuan. Hujung-hujung kita nak mati, benda tu terzahir tuan-tuan. Itu bahaya. Itu bahaya. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada orang pecah amanah. Ada orang pecah amanah, walaupun dia ada gelaran ustaz, walaupun kadang-kadang saya pernah jumpa dia pegang masjid, orang masjid, tapi dia pecah amanah. Jadi saya tuan-tuan nampak jiwa sikap yang tak baik. Bila sikap yang tak baik tuan-tuan, natijah ada juga benda yang tak baik. Sebab tu beruntung orang yang
membersihkan diri dia. Nabi puji orang akhlak baik ni orang yang paling sempurna iman dia. Yang paling sempurna iman, zikir, sembahyang, puasa bagus. Tapi bukan yang paling sempurna iman yang paling banyak selawat, bukan. Yang paling sempurna iman yang paling banyak baca Quran, bukan. Yang paling sempurna iman yang paling banyak solat. Semua itu bagus. Tapi yang terbaik, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman apa? Orang yang beriman ni yang paling baik akhlak dia. Dia paling sempurna iman dia. Kemudian dalam hadis yang lain sebut ahsanukum ahsanuhum li ahli. Ni boleh tengok diri kita, tuan-tuan. Nabi sebut sebaik-baik orang beriman ni yang paling elok perangai dia dengan bini dia, isteri, tuan-tuan. Pasal apa? Bini adalah teman hidup kita sehidup semati, tuan-tuan. Isteri ni tahu kita punya kekurangan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tuan-tuan. Termasuk isteri. Suami dia tahu kelemahan dia di mana. Jadi tuan-tuan, kita ni dah biasa sungguh dengan isteri kita, betul tak? Biasa sungguh kan? Rapatlah tuan-tuan. Saya ingat lepas ibu bapa, isteri lah paling kita rapat sungguh. Yalah makan, tidur semua sekali, tuan-tuan. Isteri tahu kita punya kelemahan. Bila kita dah rapat sangat dengan bini, kadang-kadang kita tunjuk sikap kita yang sebenar. Dan kita tak malu. Betul tak tuan-tuan? Tak malu. Kalau dengan orang malu lagi. Tak boleh buat perangai lagi. Ini orang kata lagu ni. Tapi dengan bini dah biasa sangat, ataupun suami isteri, dia malu dengan orang. Dengan suami dia tak segan. Nak tahu baik tak baik kita ni, kalau orang dengan bini dia pun akhlak dia baik, ni hebat. Dengan bini dia pun akhlak baik, tuan-tuan. Ni nasihat untuk saya dan semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengan bini pun tuan-tuan boleh berakhlak baik, kalau dengan orang lain lagi bagus. Bukan takut bini, tuan-tuan. Takut bini lain. Takut bini cerita lain. Takut bini ni dia takut bini dia garang pada dia. Ini ceritanya dia tak takut bini. Dia berani je marah bini dia. Dia berani je tengking bini dia. Tapi kerana dia ingat akhlak yang baik, bukan begitu. Walaupun dia boleh buat. Ini pasal tak mampu buat. Pasal apa? Bini dia kaya, nanti bini dia minta cerai. Ada orang lagu tu ada juga. Dia malas kerja, bini dia kerja. Jadi dia nak marah bini dia takut bini dia, tuan-tuan. Pasal bini dia yang tanggung dia. Ini bukan cerita ni, cerita dia berani dengan bini dia. Dia tak takut pun, tapi dia tetap berakhlak dengan baik. Kalau orang yang lagu ni kat luar pun dia akan jadi lebih baik. Sebab ada orang kita jumpa dengan orang baik, dengan bini dia telefon dia maki hamun. Ada kita jumpa dengan orang cukup baik, dia cakap dengan bini dia bodoh, bangang. Kita dengar, kita pun terkejut. Dengan orang bukan main baik, tak keluar perkataan tu. Tapi bila tang bini dia tengking cukup-cukup, tuan-tuan. Ni Nabi sebut akhlak tak baik ya. Nak sempurna, orang yang lagi baik dengan isteri dia, ataupun isteri dengan suami dia. Isteri sebaik macam mana isteri? Perangai isteri dia kalau paling baik dengan suami dia, paling baik berbanding dengan orang lain. Bagus iman dia. Baik tuan-tuan, kemudian menjauhkan diri dari segala akhlak yang buruk dan melakukan amal soleh yang diredai Tuhan. Sentiasa mengingati Allah dengan lidah, hati serta mendirikan sembahyang yang wajib. Banyak ingat Allah dan mendirikan sembahyang. Ingat Allah, zikirlah tuan-tuan, dan mendirikan sembahyang. Sebahagian ulama berhujah dengan firman Allah bermaksud, dan dia ingat nama Allah lalu dia solat, bahawa pembukaan solat itu harus dengan mana-mana nama Allah, dan mereka bersisih mendapat masalah ini. Macam ni tuan-tuan. Majoriti mazhab mengatakan bila nak angkat takbir Allahu Akbar. Majoriti mazhab. Dalam mazhab Hanafi tak. Mazhab Hanafi dikata nama lain pun boleh. Allahul Kabir, Allah Maha Besar. Allahul Azam, Allahul Ghafur. Nama yang lain. Nama-nama Allah kan ada 99 kan? Nama yang lain. Itu pandangan mazhab Hanafi. Boleh tapi kita pegang majoriti lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau pergi dekat negara mazhab Hanafi pun dia sembahyang Allahu Akbar, tuan-tuan. Termasuk dalam mazhab Hanafi dalam bab nikah contoh. Dalam bab nikah tak diwajibkan wali. Tak disyaratkan lah. Tak disyaratkan wali. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara-negara mazhab Abu Hanifah pun wali pakai, tuan-tuan. Mereka juga pakai wali. Wajib ada wali. Mak bapak ada. Walaupun dia ada dalam mazhab sebut. Contoh puasa 6. Puasa 6 dalam pandangan mazhab Maliki dia kata makruh. Tapi tuan-tuan tanya Ustaz Tohiri, negara-negara mazhab Maliki pun puasa 6, tuan-tuan. Mau pakai puasa 6. Pasal kadang-kadang ada sebut dalam kitab, tapi bila tanpa pegangan dia pegang yang lain.
Amalan di sana tu semua puasa 6. Berlumba-lumba puasa 6. Kemudian semayang. Mazhab Maliki dia apa? Lepas tangan kan. Tapi banyak orang mazhab Maliki semayang pegang. Sebab apa? Sebab bila diperkaji balik, Imam Malik panjang, huraian dia panjang lah, perbahasan dia panjang. Imam Malik satu hari dia sembahyang lepas tangan tu sebab dia sakit. Tapi sebahagian murid dia tengok Imam Malik sembahyang lagu tu, itu yang dia apa? Tulis dalam kitab, menjadi pegangan sebahagian. Rupanya pengkaji yang lebih detail, tahqiq, rupanya tak, Imam Malik sembahyang lagu tu semasa dia sakit. Jadi tak pelik kalau tuan-tuan jumpa mazhab Maliki sembahyang pun dia sedekap. Boleh lah. Ini dipanggil qabd. Kalau lepas ni dipanggil sadal, lepas. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah kita sebut kadang-kadang khilaf ulama, dia ada khilaf dalam kitab. Tapi dalam pengamalan kadang-kadang dia lain sikit tuan-tuan. Dalam pengamalan mungkin dia tengok hujah yang benar lebih kuat lah. Dalam fatwa dan sebagainya, tengok hujah lebih kuat dan lebih praktikal. Kemudian mereka juga berhujah dari sini bahawa takbir pembukaan adalah wajib. Ini wajib. Takbiratul ihram adalah wajib. Allahu Akbar. Bukan yang ni tuan-tuan. Yang ni sunat. Takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Itu wajib tuan-tuan. Allahu Akbar itu wajib. Dan tak boleh sama dengan imam. Selagi imam tak habis takbir, jangan angkat, batal sembahyang. Salam serentak tak apa. Salam serentak makruh, hilang pahala jemaah. Takbir tak boleh serentak. Serentak takbir batal sembahyang. Takbir bukan yang ni sunat. Allahu Akbar itu takbir. Baik, kemudian dia nama takbiratul ihram. Satu lagi takbir intiqalat. Intiqalat ni takbir kita pindah daripada satu rukun ke rukun lain. Contohnya daripada rokok, daripada berdiri ke rokok, pada rokok ke i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian daripada i'tidal ke sujud, kan kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir intiqalat. Takbir itu sunat. Yang wajib takbiratul ihram. Pasal apa nama takbiratul ihram? Pasal takbir itu mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan benda yang sebelumnya boleh. Macam orang ihram haji ya. Betul, ihram haji. Lepas ihram haji tak boleh cukur. Yang ni betul tak? Tak boleh potong kuku, betul tak? Ada benda-benda lagi dia tak boleh buat. Sama takbiratul ihram. Tuan-tuan dah angkat takbiratul ihram, boleh minum air tak tuan-tuan? Tak boleh. Boleh makan tak ceklat tuan-tuan? Tak boleh. Siapa angkat takbiratul ihram walaupun sembahyang sunat, tapi mulut makan ceklat, hukum dia haram. Hukum dia haram, berdosa. Sebab angkat takbir itu dia telah mengharamkan perkara yang sebelumnya boleh. Bercakap, menyembang, mana boleh. Bila dah angkat takbir, siapa sembahyang walaupun sembahyang sunat, sembahyang sambil menyembang, berdosa tuan-tuan. Kemudian dari ayat ini juga Abu Hanifah berhujah bahawa takbir pembukaan di dalam solat bukanlah termasuk dalam rukun solat. Ni kita panjang tuan-tuan. Kerana dalam perkataan solat di dalam ini adalah ataf kepada sebelumnya, dan ataf memerlukan kepada perubahan, iaitu yang kedua adalah lain daripada yang pertama. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Namun begitu hujah ini dijawab dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini hujah jumhur ulama bahawa yang dikehendaki di sini ialah mengingati tempat kembalinya akhirat dan berdirinya di hadapan Tuhan, maka setelah itu dia pun bersolat. Dia sebagai ulama jawab, di sini maksudnya mengingati kebesaran Tuhan. Kemudian barulah mendirikan solat. Baik, mengingati kebesaran Tuhan. Wa dzakaras marabbihi fasalla. Dia ingat Tuhan dia dan dia sembahyang. Ingat pada kebesaran Tuhan dia, ingat pada hari akhirat, bukan merujuk kepada takbiratul ihram. Baik, ada pun takbiratul ihram dalam hadis Nabi sebut. Betul tak? Idza shalla fakabbir, terus sembahyang kan, tu angkat takbir, kemudian seterusnya. Baik, seterusnya yang kelima, sebahagian manusia bahkan kebanyakan lebih mementingkan kehidupan dunia dan meninggalkan persediaan untuk akhirat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wa kemudian wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia dia lebih utamakan dunia dan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Cumanya tuan-tuan, dunia ni nak takrif macam mana dunia ni? Nak terfaham dunia ni. Saya ingat ada satu ulama sebut. Ulama ni sebut, dia kata dunia ni segala benda yang kita ambil kat dunia ni yang tak ada manfaat ke akhirat. Dia tak ada manfaat ke akhirat. Apa benda tuan-tuan yang tidak ada manfaat di akhirat, maka dia dunia. Ataupun perkara yang kita tak perlu, kita berlebih-lebihan, maka itu dunia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada motor tuan-tuan pakai masjid, tak apalah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan duduk rumah dekat ni ya, nak main masjid, beli apa?
Dugati Panagale. Saya ingat tak perlu pun. Tuan-tuan rumah takat ni ya tuan-tuan. Kalau rumah tuan-tuan jauh ke, tuan-tuan kuliah keliling Malaysia ke, okeylah pakai Dugati Panagale tu tuan-tuan. Ada orang saya jumpa dulu, cikgu saya jumpa masa di Pek Buntang tu, tua dah, umur 50-an. Rumah dia dengan sekolah Panglima tu dekat ya, Panglima Bukit Gentang. Dia beli motor bersih. Saya ingat dia masuk gear, tak masuk gear 6 lah tuan-tuan, gear 3 sampai sekolah lah tuan-tuan. Boleh je beli tuan-tuan. Tapi kalau kita tak perlu, kita tak beli, itu lebih baik lah tuan-tuan. Nah, duit tu kita boleh guna untuk benda yang lain. Bukan tak boleh. Sebab tu lebihan ataupun apa saja yang kita ambil yang tak ada kebaikan. Contoh tuan-tuan beli bersih ke, tuan-tuan beli apa 800cc, ada sebab. Orang nak keliling Malaysia ke, naik escort ulama ke, tuan-tuan nak pergi kuliah, senang. Ni ada kaitan. Betul tak? Tuan-tuan beli kereta yang elok sikit. Pasal apa? Kuliah merata jauh-jauh. Tak apa lah. Semua ada kaitan dengan akhirat. Ni kalau jelas tak ada kaitan, tuan-tuan memang saja-saja exaggerate tuan-tuan. Tak perlulah tuan-tuan. Segala benda kat dunia yang kita ambil ni tidak ada manfaatnya di akhirat ataupun lebihan dia, itu dunia tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan beli baju untuk pakai main masjid, ni bagus, betul tak? Beli baju, beli motor nak main masjid, beli kereta nak bawa isteri, ni semua benda yang baik tuan-tuan, selagi mana ada manfaatnya di akhirat. Kemudian merupakan, tetapi kamu memilih kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Dalam Quran banyak cerita bab dunia ni tuan-tuan, sangat banyak. Bila tengok dia banyak sebut dunia ni hanyalah mata'. Dalam ayat mata' ni kesenangan yang sementara. Dalam ayat yang disebut mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Banyak orang kerana dunia bergaduh. Banyak orang kerana dunia tinggal solat. Banyak orang kerana dunia puasa pun tak mau. Banyak orang kerana dunia putih adik-beradik dah 20 tahun, 30 tahun. Kesenangan yang menipu. Kerana dunia dia lupa akhirat. Itu dia tertipu tu. Baik tuan-tuan. Merupakan isyarat menegah daripada mengutamakan dunia dan galakkan untuk mengutamakan akhirat serta ganjaran dan Allah. Utamakan dunia, akhirat lebih pada dunia. Dalam surah Qiyamah Allah Ta'ala sebut, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Itu perangai manusia biasanya begitu. Dia suka apa? Ajilah. Manusia ni kalla bal tuhibbunal ajilah, dia suka benda yang segera tuan-tuan. Segera ni dunia lah. Apa yang kita dapat kat dunia. Akhirat tak dapat lagi kat syurga sana. Jadi dia suka benda yang segera, nikmat yang segera, kesenangan yang segera. Wa tadharunal akhirah, dan dipertinggal akhirat. Pasal apa? Akhirat ni lambat lagi. Itu sikap sebahagian manusia tuan-tuan. Baik, kemudian perkara ini tidak harus ada perbezaan walaupun dalam syariat berbeza-beza. Nabi-nabi terdahulu dan syariat Nabi Muhammad SAW, maksudnya semua syariat Nabi begitu pesan. Jangan utamakan dunia lebih daripada akhirat. Baik. Kemudian yang keenam, syariat Tuhan itu adalah selaras dan sama dalam teras akidah, akhlak dan mengibadah yang ikhlas kepada Allah. Semua syariat sama. Dalam soal akhlak sama semua. Macam tadi lah tuan-tuan. Jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia, cinta akhirat. Ini nasihat ni semua Nabi bawa nasihat yang sama. Sebab ini nasihat yang baik. Yang beza ni cara semayang ke zakat beza lah tuan-tuan. Tapi nilai akhlak itu sama. Ikhlas dan sebagainya. Bab dunia ni tuan-tuan tadi, saya ingat ada satu pesanan Umar bin Abdul Aziz berkenaan dengan dunia. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pesan kat kawan-kawan dia, sahabat dia, Umar bin Abdul Aziz, dia kata, innama antum ahya ayyamu majmu'ah. Hampa semua ni adalah hari-hari yang terhimpun. Makna dia apa? Kita ni tuan-tuan dah ada dah tarikh kita mati tu, ada dah. Kita mati bila, dekat bumi mana, ada dah. Tak ada orang boleh kata dia akan mati di Semangui, mana tahu. Boleh jadi sakit sini, bawa pergi taping, mati taping, belum tentu. Taping tak boleh buat, hantar Ipoh, betul tak? Mati Ipoh, boleh jadi. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu bila kita mati, tapi dah ada tarikh kita mati, dah ada. Di bumi mana kita mati, dah ada. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu semua ni ayyam majmu'ah,
hari-hari yang terkumpul. Hari terkumpul ni macam mana? Sejak pada kita lahir, tuan-tuan. Sejak kita lahir, tuan-tuan lahir tahun bila? Sampai tuan-tuan mati. Berapa hari, tuan-tuan? Hari-hari tuan-tuan itulah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebelum tuan-tuan lahir, orang pun tak kenal tuan-tuan. Tidak, orang tak kenal tuan-tuan. Akan ada orang macam tuan-tuan, muka macam tuan-tuan, perangai macam tuan-tuan, sikap macam tuan-tuan. Orang tak kenal sebelum tuan-tuan lahir. Bila tuan-tuan mati, orang pun lupa ni kawan-kawan kita belakang ni. Kalau mati 5-6 tahun, orang main lah tengok. Kalau dah 20 tahun, 30 tahun, payah orang nak tengok. Cak silap tinggal dalam belakang. Imam kubur lama-lama, payah dah orang nak main. Itulah kita, tuan-tuan. Kita ni hari yang terkumpul tu, daripada kita lahir sampai kita mati. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, fa idza dhahaba yaumun, apabila satu hari pergi, semalam dah tak ada. Hari ni pagi, satgi hari ni pun habis, mai esok pula. Pergi sehari, zahaba ba'du, maka hilang sebahagian pada kita. Betul tak, tuan-tuan? Pasal kita hanya hari-hari yang terkumpul. Habis hari itu kurang. Kita mati ya, tuan-tuan, orang ingatlah saat. Lepas tu orang pun bukan nak ingat sangat. Di dunia, tuan-tuan, macam tu. Sebab tu ada satu ulama, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia pernah pesan. Dia kata, fa idza nadarta al-mar'ah yudayyi' min awqatih. Bila hang tengok ada orang yang membuang masanya, duduk kedai kopi berjam-jam menyembang kosong, buang masa, tuan-tuan. Buang masa, tak ada kerja. Kalau orang pergi mancing berjam-jam bagi makan anak isteri, tak apa, dia dapat pahala, tuan-tuan, cari rezeki. Ni buang masa, menyembang ke, tuan-tuan, main dam haji ke, tuan-tuan, duduk buang masa, tengok TV 5-6 jam, main handset berjam-jam. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bila hang tengok ada orang buang masa, hang buang masa dia, tengok siapa-siapa duk buang masa, fa innahu yu'ajjilu biwafatih, sesungguhnya dia menyegerakan matinya. Iyalah, pasal masa yang ada dia buang. Betul tak? Buang. Padahal nyawa dia terhad. Nyawa yang ada duk buang. Dia mensegerakan matinya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau buang masa, kita tak terasa. Pasal nak, tuan-tuan? Tengok TV ke main handset, tak terasa, tuan-tuan. Tapi cuba baca Quran. Balik ni baca Quran sampai zuhur, rasa lama, tuan-tuan. Rasa lenguh pinggang lah. Dia rasa masa tu bermanfaat. Masa tu rasa hebat. Masa tu kita rasa nilai masa. Cuba balik ni, tuan-tuan, main handset, tidak main Facebook sampai ke zuhur, rasa macam tak ada apa. Tuan-tuan telah mencepatkan kematian tuan-tuan. Tuan-tuan buang. Tidak. Itu dunia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, sikit lagi. Teras akidah akhlak menghadapkan ibadah ikhlas kepada Allah. Di antara contoh keselarasan dalam syariat ini ialah wajib membersihkan diri. Ini semua syariat sama. Bersihkan diri pada syirik, kufur, akhlak yang buruk. Sentiasa ingat Allah dan mendirikan sembahyang fardu dalam waktu seperti perlu, membuat persediaan untuk hari akhirat dan mendambakan pahala lebih baik, lebih daripada kelazatan dunia yang fana. Kesemuanya terdapat dalam surah ini, sama ada daripada aspek ketauhidan, kenabian, janji dan peringatan telah termaktub di dalam suhuf nabi-nabi yang terdahulu. Justru itu adalah kaedah umum yang tidak akan berubah meskipun zaman terus beredar dan berubah. Asas akidah, akhlak, teras kepada akhlak, ikhlas dan sebagainya, yang ni tak akan berubah, sama semua nabi. Ikhlas, mengutamakan akhirat, tidak cinta pada dunia, jauh sifat yang buruk, jauh pada syirik, semua nabi sama, tuan-tuan. Habis, akan datang kita masuk surah baru, tuan-tuan. Surah Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ghashiyah, hari pembalasan. Ghashiyah, hari pembalasan. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita bertemu pada pengajian yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا. وصلى الله على نبينا